Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair wa ba'd. Yang saya hargai pengerusi majlis, Saudara Zahid, yang saya sanjungi, lagi saya raikan, santri-santri Zawiyah Nasiriyah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, juga tidak lupa bagi yang mengikuti secara langsung, mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita sepanjang keberadaan kita di dalam majlis ilmu ini, insyaAllah. Alhamdulillah, minggu ini kita berkumpul selepas kita bercuti minggu lepas untuk meneruskan rutin pengajian kita di Zawiyah Nasiriyah Kuliah Duha, yang mana kita dah mulakan pembacaan kitab 500 sunat-sunat di dalam 500 sunat-sunat solat dalam mazhab Imam Syafi'i, atau nama asalnya Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Salah ala mazhabil Imam Syafi'i, karangan Al-Habib Al-Allamah Al-Allamah Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Sebelum tu kita doakan mudah-mudahan permusafiran guru kita di Indonesia diberkati oleh Allah dan dipermudahkan segala urusannya, insya-Allah. Amin. Dan juga sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyumbang sebagai bantuan untuk keluarga saya yang dilanda banjir di Kampung Tiak di Bali. Saya sebagai wakil daripada keluarga saya ingin ucapkan ribuan terima kasih, dan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan memang banyak membantu kami, alhamdulillah. Dan saya tak tahu yang Nanya Syekh akan buka sumbangan pada hari Jumaat tu untuk kami. Sebab sebelum tu Syekh dah bagi dah sumbangan daripada Zawiyah sendiri, dah bagi dah sumbangan untuk makanan dan juga peralatan-peralatan macam bantal dan toto untuk kegunaan kami sekeluarga di kampung. Syekh dah sumbang banyak dah sebelum tu. Jadi saya tak tahu Syekh akan buka lagi sumbangan untuk keluarga kami yang dilanda banjir pada minggu tu. Yang saya tahu masa itulah, masa Syekh maklum waktu kuliah tu, waktu tu saya tahu yang Syekh nak buka sumbangan minggu tu untuk mangsa banjir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada ibu ayah yang menyumbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas jasa baik semua, amin. Baik, kita sambung pembacaan kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Salah ala mazhabil Imam Syafi'i, karangan Al-Habib Al-Allamah Sa'ad Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid daraini, amin. Ay yutila al-imamu as-sukuta baina amin wa surah fi salati al-jahriyah. Sunat yang ke-80, kita berhenti setakat tu saja. Yang ke-80, ay yutila al-imamu, bahawa memanjang akan imam sukut ataupun saktah baina amin, di antara amin dan surah fi salatil jahriyah. Kita sebut ada 6 tempat saktah ketika qiyam. Ada 6 tempat yang disunatkan saktah, dan saktah sunat saktah dengan kadar bacaan subhanallah. Ini bukannya kita sebut subhanallah, tapi kadar saktah diam kita tu sepanjang subhanallah, sekurang-kurangnya dengan kadar subhanallah. Ada 6 tempat. Selepas takbir, sebelum baca doa iftitah, selepas baca doa iftitah, sebelum baca isti'azah, selepas baca isti'azah, sebelum baca bismillah. Ini adalah tempat-tempat yang disunatkan saktah. Dan dalam sunat yang ke-80,
kata Al-Habib, saktah bagi imam di dalam solat al-jahriyah disunatkan bagi imam untuk panjangkan. Jadi kalau kita sebelum ni kita baca kadar saktah tu adalah sekadar subhanallah. Tu bagi solat sirriyah. Jadi kita kena faham kat sini ada solat al-jahriyah, ada solat sirriyah. Solat al-jahriyah, solat yang dibaca pada 2 rakaat pertama dan solat yang dibaca dalam solat subuh dan juga 2 rakaat pertama solat maghrib dan juga solat isyak. Solat ni kita disunatkan untuk membaca dengan kuat. Dan juga bagi solat sunat yang disyariatkan untuk berjemaah seperti solat sunat gerhana dan solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha pun disunatkan kita untuk membaca dengan kuat, sama ada makmum, sama ada munfarid bagi solat yang solat sendirian ataupun bagi imam. Jadi solat itu solatul jahriyah, solat al-jahriyah. Jadi kalau solat yang dibaca dengan perlahan bagi imam ni bagi imam. Kalau solat yang dibaca dengan perlahan, solat zuhur dan solat asar, imam tak perlu panjangkan saktah di antara amin selepas bacaan al-Fatihah dan surah. Imam tak perlu panjangkan, cukup sekadar subhanallah. Macam yang kita baca sebelum ni. Yang sunat yang ke-78, as-sukutu baina amin wa surah ay yakuna biqadri subhanallah. Sukuk di antara amin dan surah itu dengan kadar subhanallah bagi imam di dalam solat sirriyah, bagi imam di dalam solat yang dibaca perlahan, dan juga bagi munfarid, bagi yang solat sendirian. Adapun bagi di dalam solat al-jahriyah disunatkan bagi imam untuk panjangkan saktah di antara amin dan surah ay yakuna biqadril Fatihah. Dan panjang saktah itu lebih daripada kadar subhanallah. Sampai kadar mana? Sampai kadar al-Fatihah, sampai kadar bacaan surah al-Fatihah. Jadi saktah dia lebih panjang daripada kadar subhanallah. Dan juga hikmahnya adalah untuk menyediakan ruang bagi makmum untuk membaca al-Fatihah. Jadi sewaktu imam baca al-Fatihah tak disunatkan makmum untuk baca al-Fatihah pada waktu itu, melainkan kalau makmum tak dapat nak dengar bacaan imam disebabkan jauh ataupun ada bunyi bising seumpamanya, makmum tak boleh nak dengar bacaan imam, maka dibolehkan kepada makmum untuk baca al-Fatihah. Tapi kalau makmum boleh dengar bacaan imam, maka makmum tak disunatkan untuk baca al-Fatihah bersama dengan imam. Sebaliknya makmum perlu mendengar bacaan imam. Kemudian selepas amin, waktu itulah makmum akan bacakan al-Fatihah yang rukun. Waktu tu makmum akan bacakan al-Fatihah. Dan kalau imam tu sambung bacaan tanpa ada saktah yang panjang, maka dia akan bertembung. Makmum akan sibukkan dengan bacaan rukun, dan juga dalam masa yang sama dia meninggalkan satu sunnah, iaitu sunnah mendengar bacaan imam. Jadi nak sediakan tempat untuk makmum boleh dengar bacaan imam dengan sempurna, maka disunatkan panjangkan saktah. Dan maksud dengan saktah ni bukannya diam tak baca apa-apa, tapi maksud saktah kat sini adalah dengan makna majaz. Maksudnya bukannya diam, tetapi maksud saktah kat sini adalah tidak membaca dengan kuat. Sebab lagi kita akan tengok sunat bagi imam juga pada waktu saktah ni untuk dia bacakan, sama ada dia bacakan doa ataupun dia bacakan surah, tapi tak dibaca dengan kuat, dibaca dengan perlahan sebelum dia baca surah yang akan dibacakan, kemudian dibaca sebelum dia baca dengan kuat. Sunat dia baca dengan perlahan dahulu. Jadi itu untuk sediakan ruang bagi makmum untuk baca al-Fatihah. Sebab tu disunatkan panjang ni dengan kadar ayyakuna biqadril Fatihah, dengan kadar bacaan al-Fatihah. Ayyashtaghilal imamu as-sukuti an yashtaghila al-imamu fi sukuti bi dhikrin wal istighalu bil qiraati aula. Sunat yang ke-82 ni dalam menerangkan tentang keadaan waktu imam dalam keadaan saktah tu. Bukan dimaksudkan dengan saktah adalah saktah secara mutlak. Maksudnya bila saktah ni kalau kita tengok maksud dia dalam bahasa Arab, maksudnya diam. Dan bukan maksud dekat sini adalah diam betul secara mutlak, tapi disunatkan untuk membaca zikir pada waktu itu. Sebab di dalam solat tidak disunatkan
saktah yang panjang lebih daripada kadar subhanallah. Seelok-eloknya di dalam yang tepat adalah kesemua solat kesemuanya diselangi dengan zikir. Sebab tu sewaktu takbir intiqal daripada sujud ke qiyam, waktu tu kita sunat untuk panjangkan takbir. Daripada Allahu Akbar tu kita panjangkan Allahu Akbar sampai daripada sujud sampai qiyam. Maksudnya dia bukannya sebut Allahu Akbar saja lepas tu pindah, tak, bukan. Tapi sebaliknya dia isi setiap pergerakan solat dia tu dengan zikir. Sebab tu disunatkan untuk panjangkan takbiratul intiqal daripada sujud ke qiyam. Nanti kita akan jumpa dalam sunat-sunat sujud, insya-Allah. Jadi sunat yang ke-82, an yashtaghil al-imamu fi sukut bi zikrin. Kata Habib, suatu saktah ni imam disunatkan untuk membaca, sama ada membaca zikir, wal istighalu bil qiraati aula, dan istighal dan juga membaca wal istighalu bil qiraati aula. Maksudnya membaca bil qiraati maksudnya menyibukkan dengan bacaan, maksudnya membaca Al-Quran. Jadi dia ada dua pilihan bagi imam kat sini untuk membaca Al-Quran ataupun berzikir. Yang lebih utama adalah untuk membaca ayat daripada Al-Quran. Yang ke-83, antakuna al-qira'atu awidzikri sirran. Antakuna al-qira'atu awidzikri sirran. Imam sewaktu sukut tadi, dia disunatkan sama ada untuk berzikir ataupun untuk membaca Al-Quran. Kalau dia nak baca surah atau baca ayat Al-Quran, yang mana satu dia sunat bagi dia untuk baca. Kita akan tengok. Tapi kalau dia berzikir waktu tu, antara zikir yang boleh dibacakan adalah Allahumma ba'id anni wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ni kita jumpa di dalam doa iftitah. Doa iftitah yang didatangkan oleh Al-Habib. Al-Habib memberikan beberapa pilihan kepada kita, mendatangkan beberapa riwayat doa untuk dibacakan di dalam doa iftitah. Kita boleh tengok balik sunat doa iftitah. Ada yang panjang tu yang Habib letak. Sunat yang ke-54 doa iftitah. Salah satu daripada doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma aghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Ini salah satu doa. Doa ni sunat dibacakan sewaktu doa iftitah. Dan kalau imam membacakan doa ni di dalam doa iftitah tadi, dia ulang balik sewaktu dalam tempoh saktah ni, adakah dikira sebagai doa iftitah? Tak dikira sebagai doa iftitah, sebab doa iftitah dah lepas dah tempat dia. Doa iftitah dah hilang dah kedudukan dia selepas membaca ta'awudz. Tapi ini dikira sebagai satu doa yang sunat. Doa bukan doa iftitah, selain daripada doa iftitah, bukan dengan qasad doa iftitah, bukan dengan maksud membaca iftitah, tetapi dengan maksud salah satu doa yang disunatkan kepada imam untuk membaca ketika waktu saktah. Dan makmum pula, kalau makmum yang tak mampu nak dengar bacaan imam, ini dalam keadaan kalau makmum tak mampu tak boleh nak dengar bacaan imam disebabkan jauh ataupun disebabkan ada bunyi bising. Makmum tak boleh nak dengar bacaan imam, hatta amin sekalipun. Amin pun tak boleh nak dengar. Jadi dia tak pasti imam ni sudah baca Fatihah ke belum, ataupun dah baca Fatihah ataupun masih lagi tengah baca Fatihah. Jadi sewaktu tu apa yang sunat bagi dia sebelum dia baca Al-Fatihah, apa yang sunat bagi dia adalah untuk dia panjangkan doa iftitah. Jadi macam mana nak panjangkan doa iftitah? Panjangkan dengan doa yang diberikan oleh Al-Habib. Ini doa yang diberikan oleh Al-Habib panjang, lebih daripada kadar bacaan Al-Fatihah. Jadi dia perlu takdirkan imam ni agak-agak dah sudah baca Fatihah, sebab dah berlalu tempoh yang muat untuk baca Al-Fatihah. Jadi untuk nak elakkan dia daripada dia diam pada waktu tu dan
dia diam dan dia tak mampu nak dengar bacaan imam, maka sunat bagi dia untuk panjangkan doa iftitah. Selepas panjangkan doa iftitah, terus baca Al-Fatihah. Sebab kalau dia tak baca juga, dia tunggu juga, tengok-tengok imam dah rokok, maka dia terlepas, maka dia dah tak sempat untuk nak bacakan rukun. Jadi kalau ni bagi makmum yang tak boleh dengar bacaan imam. Antakun yang ke-83, antakun al-qira'atu aw dzikri sirran. Al-qira'ah, bacaan waktu imam dalam keadaan saktah ni ataupun zikir, sunat dibaca dengan perlahan. Jadi dibaca dengan perlahan inilah yang dimaksudkan dengan saktah. Yang ke-84, mura'atu tartibil mushaf fima yaqra'u min al-Quran fi hadha sukut wa ma yaqra'u ba'da al-Fatihah kaunuhu yang ke-85 kaunuhu aqibahu. Sunat yang ke-84, mura'atu tartibil mushaf fima yaqra'u min al-Quran. Ini masih lagi dalam keadaan saktah imam saktah. Tadi dia baca zikir, ni dia tak baca zikir, dia nak baca Al-Quran. Apa yang sunat bagi dia untuk baca? Yang sunat adalah untuk meraihkan tertib mushaf fima yaqra'u min al-Quran fi hadza sukut. Ni kata fi hadza sukut wa ma yaqra'u ba'da al-Fatihah. Dia akan baca satu ayat ataupun satu surah sekali selepas ni lah bacaan imam yang kuat tu. Dan juga disunatkan bagi imam untuk membaca ayat Al-Quran ketika saktah tu. Jadi apa yang dia nak baca waktu tu? Yang sunat adalah meraihkan tertib mushaf. Meraihkan tertib mushaf maksudnya apa yang dia nak baca sewaktu kuat lagi, kaunuhu aqibahu. Tu penerangan dia dekat sunnah yang ke-85. Pertama, meraihkan tertib mushaf maksudnya kedudukan ayat Al-Quran di dalam mushaf tu, daripada awal surah Al-Fatihah sampailah ke surah An-Nas. Meraihkan tertib maksudnya kalau dia baca dengan kalau sewaktu sukuk tadi dia baca dengan surah Al-Ikhlas katakan. Jadi sewaktu bacaan dengan kuat tadi, sunat bagi dia untuk bacakan surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas. Sebab apa? Kedudukan dalam mushaf surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas selepas surah Al-Ikhlas. Jadi macam tu kedudukan dia. Betul sunat yang ke-84 adalah meraihkan tertib mushaf sewaktu dia nak baca Al-Quran tu. Sunat yang ke-85, kaunuhu aqibahu. Kalau tengok dalam terjemahan dia kata penterjemah menterjemahkan kaunuhu aqibahu ni dengan ia dilakukan selepas bacaan Al-Fatihah. Saya tak pasti apa yang dikehendaki oleh penterjemah dengan maksud ia dilakukan selepas bacaan Al-Fatihah. Tapi untuk nak bagi kita faham dengan tepat adalah kita kena letakkan balik domir dekat kaunuhu aqibahu tu. Dia ada dua domir, kaunuhu hu aqibahu. Jadi domir tu kembali kepada mana? Disyarahkan oleh Dr. Luqman mengatakan kaunuhu maksudnya yang pertama kaunu ma yaqra'u ba'da al-Fatihah jahran aqiba ma yaqra'uhu sirran fi tartibil mushaf. Maksudnya yang pertama kaunuhu yang pertama tu kembali kepada surah yang dia nak baca kan, surah yang dia nak bacakan, yang imam nak bacakan dengan kuat. Aqibahu adalah aqibahu selepasnya. Ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, bahawasanya selepasnya. Jadi nya tu kembali kepada mana? Dan nya itulah domir. Kita kena pastikan kembalinya tu kat mana, marji' domir tu kat mana, barulah kita boleh faham. Jadi kaunuhu aqibahu, kalau kita terjemahkan bahawasanya selepasnya. Nya yang pertama adalah surah yang dia nak bacakan, surah yang dia nak bacakan dengan kuat. Aqibahu selepasnya. Nya yang kedua adalah surah yang dia baca sewaktu dia baca dengan pelan. Maksudnya kat sini, kalau sewaktu pelan tu dia baca surah Al-Ikhlas, sewaktu dia nak baca dengan kuat tadi, sunat bagi dia untuk bacakan surah Al-Falaq.
Maksudnya dia sambung bacaan dia dalam mengikut tertib mushaf. Tu kalau dia baca surah, kalau dia baca ayat Quran pun sama juga. Kalau dia baca ayat Quran, mula dia baca dengan ayat Quran dengan pelan. Selepas tu dia sambung ayat Quran tu dengan kuat. Jadi ni sunat yang lebih inilah yang lebih tepat untuk dilaksanakan. Adapun boleh juga dengan ulang semula ayat. Maksudnya ulang semula surah yang nak baca, ulang sahaja surah yang dia nak baca. Maksudnya kalau dia nak baca Qul Huwallah dan baca surah Al-Ikhlas sewaktu dia baca kuat tadi, dia baca surah tu juga sewaktu dia baca dengan pelan. Terhasil juga pahala sunnah. Tapi sunnah yang kamal, yang lebih sempurna adalah mengikut tertib mushaf seperti mana yang kita bacakan. Sunat yang ke-86 adalah qira'atu syai'in minal Quran ba'dal sunat yang ke-86 qira'atu syai'in minal Quran ba'dal Fatihah. Tadi bagi imam, tadi kedudukan sampai ke yang kita terjemahkan bahawasanya selepasnya itu adalah bagi imam sewaktu saktah ya. Jadi sunat-sunat yang tadi adalah sunat-sunat menerangkan tentang keadaan iman sewaktu saktah, apa yang dia nak baca, apa yang dia perlu buat. Sunat yang ke-86 qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihah. Yang ini bukannya bagi imam saja, tapi yang ini umum untuk yang munfarid ataupun bagi imam. Tak disunatkan bagi makmum, sebab makmum disunatkan untuk selepas makmum baca Fatihah, tidak disunatkan untuk baca surah, sebaliknya disunatkan untuk mendengar bacaan imam. Yang ini bagi imam dan munfarid di dalam solat yang jahriyah ataupun sirriyah, solat ini dibaca dengan kuat atau dibaca dengan perlahan, sunat membaca sesuatu daripada Al-Quran selepas Al-Fatihah. Jadi ini selepas sukut yang lain lah, selepas sukut yang pendek, selepas saktah subhanallah. Apabila Habib menyatakan dengan qira'atu syai'in, difaham dengan syai'in maksudnya tak semestinya satu ayat untuk nak dapat pahala sunat. Tapi untuk nak dapat pahala sunat yang sempurna, maka baca sekurang-kurangnya satu ayat. Nak sempurna lagi, baca 3 ayat. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Sepatutnya sekurang-kurangnya 3 ayat. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Tapi nak cerita kata baca satu ayat dengan sebahagian daripada ayat, itu lebih sempurna, itu lebih tepat. Boleh juga baca setengah daripada ayat, kalau ayat itu ayat yang berbentuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah ni maksudnya ni kalau dia nak baca sebahagian ayat di dalam Al-Quran. Contohnya ayat amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tu dalam bahasa Arab, tu dia dikira sebagai satu jumlah yang mufidah, jumlah yang sempurna. Maksudnya jumlah yang sempurna ni kita fahamlah murad yang dikehendaki dan maksud yang dikehendaki oleh ayat. Maknanya ni kena faham bahasa Arab lah. Kalau dia baca amana rasulu bima unzila, amana rasulu bima, dia baca setakat tu saja untuk nak dapatkan pahala sunnah. Tapi di dalam bahasa Arab, amana rasulu bima, ayat ni ayat yang tidak sempurna. Ayat yang tidak sempurna. Maksudnya ni adalah sebahagian ayat yang tidak sempurna. Sebahagian ayat yang tidak sempurna, tidak mufidah. Sedangkan ayat ni dia panjang lagi, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Tu masih lagi sebahagian ayat. Itu bukan lagi satu ayat yang sempurna. Sebahagian sambung lagi ayat dia, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Jadi ni masih lagi di dalam ni semua di dalam satu ayat. Kalau dia nak baca sebahagian ayat dan nak dapat pahala sunat, dia perlu baca amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dia kena baca sampai setakat tu. Kalau dia baca setakat amana rasulu bima, lepas tu dia rukuk sebab dia nak dapatkan pahala sunat, dia kata qira'atu syai'in. Syai'in ni boleh jadi satu perkataan pun boleh. Satu perkataan pun boleh. Jadi dia baca yang tu, tidak dapat pahala sunat. Pahala sunat kena baca dengan bacaan yang sempurna. Senang nak faham bacaan yang sempurna tak sempurna ni. Kita baca Quran tu, tempat yang disunatkan kepada kita untuk waqaf, tu disunatkan untuk waqaf, yang tu dah dikira sebagai bacaan yang sempurna. Yang waqaf ni tak semestinya di hujung ayat, di tengah-tengah ayat pun ada tempat yang disunatkan waqaf. Maka tempat yang disunatkan waqaf tu dikira sebagai satu bacaan yang sempurna.
Jadi boleh baca, boleh berhenti dekat situ. Dan kalau nak baca di dalam sembahyang, kalau tak sempat nak baca satu ayat, boleh baca sebahagian ayat yang macam tu. Dapat pahala sunat. Tapi lebih utama adalah untuk baca satu ayat. Baca satu ayat yang sempurna, dan lebih utama lagi untuk baca 3 ayat. Sebab sekurang-kurang ayat surah di dalam Al-Quran adalah 3 ayat. Ayyakuna ghairal Fatihah. Sunat yang ke-87, ayyakuna ghairal Fatihah. Maksudnya surah yang dia bacakan tadi, ayat ataupun surah yang dia nak bacakan tadi, dia nak bacakan selepas dia baca Al-Fatihah tu, selepas dia amin, adalah selain daripada Al-Fatihah. Masalah membaca semula surah Al-Fatihah selepas yang rukun tadi, selepas dia amin, dia baca lagi surah Al-Fatihah. Ni hanya disunatkan kepada yang tak hafaz surah selain daripada surah Al-Fatihah. Kalau dia hafaz surah lain, kalau dia hafaz surah yang lain, dia hafaz juga surah lain, walaupun satu surah ataupun satu ayat dia hafaz, dan dia ulang balik bacaan surah Al-Fatihah selepas bacaan yang pertama tadi dengan niat untuk mendapat pahala sunat membaca sesuatu selepas Al-Fatihah, dia tak akan dapat pahala sunat. Sebab tidak disunatkan untuk ulang semula surah Al-Fatihah. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab fiqh, ada yang mengatakan ulang semula bacaan surah Al-Fatihah boleh membatalkan solat. Sebab antara perkara yang boleh membatalkan solat adalah mengulang rukun. Dan dia sesuatu benda tu dia tak boleh jadi rukun dan dia tak boleh jadi sunat pada waktu yang sama. Tapi pendapat yang dhaif. Kalau seseorang tu dia hafal surah lain tapi dia baca juga Al-Fatihah selepas Fatihah yang pertama tadi tu, sembahyang dia tak batal, tapi tak dapat pahala sunat. Nak dapat pahala sunat kena baca surah lain ataupun ayat yang lain. Itu maksud ayyakuna ghairal Fatihah. Sunat yang ke-88, an yaqra'a thalatha ayatin fa akthar. Sunat yang ke-88 membaca sekurang-kurangnya 3 ayat dan lebih. Maka kalau dia baca surah Al-Kautsar ataupun surah-surah yang pendek selain daripada Al-Kautsar yang lebih daripada 3 ayat, dia dah dapat berapa pahala sunat guys tu. Banyak pahala sunat dia dapat. Dia dah pertama, dia dah beramal dengan sunat dengan membaca sesuatu. Lepas tu sesuatu yang dia baca tu bukan daripada Al-Fatihah. Lepas tu yang dia baca pula lebih daripada 3 ayat dan lebih. Maka dia dah dapat berapa pahala sunat guys tu. Maka disusun pahala sunat adalah berdasarkan kedudukan, berdasarkan apa yang dia buat. Jadi bukanlah dia baca surah Al-Kautsar, contohnya dia baca surah Al-Kautsar, maka dia dapat 1 pahala sunat. Tak, dia akan dapat lebih pahala sunat. Jadi kita dah mengaji ni, kita faham macam mana sunat itu ditentukan. Yang ke-89, ayyakuna qiraatul Quran ba'da al-Fatihah fi subhi wal awwalataini min sa'iris salawati illa al-ma'mumu idza sami'a qiraata imami. Tadi berkenaan dengan berkenaan dengan 3 ayat. 3 ayat lebih utama daripada 1 ayat untuk dia bacakan. Melainkan ayat yang satu yang dia bacakan tu lebih panjang daripada 3 ayat ni. Contohnya dia baca 1 ayat di dalam Ayatul Din, di dalam surah Ayatul Dain, di dalam surah Al-Baqarah yang satu muka tu. Maka nak bandingkan yang tu dengan surah Al-Kautsar, mana lagi utama? Mana lebih afdal? Daripada sudut sempurnanya satu surah, maka surah Al-Kautsar lebih afdal. Tapi daripada sudut panjang ataupun pendek ayat tu yang untuk nak dibacakan suatu qiyam tu, maka yang panjang tu lebih afdal. Maka 1 ayat yang panjang tadi lebih afdal daripada 3 ayat. Yang 3 ayat ni merupakan satu surah. Sunat yang ke-89, ayyakuna qiraatul Qur'ani ba'da al-Fatihah fi subhi wal awwalataini min sa'iris salawat illa al-ma'mum idza
idza sami'a qira'ata imam, bahawa hendaklah membaca ayat-ayat Al-Quran selepas Al-Fatihah pada solat subuh, 2 rakaat pertama pada keseluruhan solat, kecuali bagi makmum yang hanya perlu mendengar bacaan imam. Baik. Ini secara umum Habib sebutkan, hanya solat fardu kesemua sekali, sama ada zuhur ataupun isyak ataupun maghrib, dan zuhur, asar, maghrib, isyak. Solat sunat sama ada yang dibaca dengan pelan ataupun dibaca dengan kuat. Solat wajib, solat fardu yang dibaca dengan pelan ataupun dibaca dengan kuat. Umumnya pada sunat yang ke-89 ni Habib nak menceritakan tentang kedudukan bacaan Al-Quran ataupun surah tadi di rakaat yang mana. Tu Habib nak terangkan dalam sunat yang ke-89. Jadi kata Habib, dalam solat subuh sunat baca pada kedua-dua rakaat yang selalu kita amalkan. Solat zuhur, solat zuhur, asar, maghrib, isyak, sunat baca pada 2 rakaat pertama sahaja yang disunatkan. Disunatkan baca pada 2 rakaat pertama. Jadi maksudnya rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disunatkan untuk baca. Seeloknya disunatkan untuk memendekkan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Dan ini ijtihad sebab dia ada khilaf dekat sini pada 2 pendapat, iaitu pendapat qaul qadim dan qaul jadid. 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Seperti yang diketahui, dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat, dua qaul yang disebut oleh Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaul jadid. Dan kebanyakan fatwa yang digunakan adalah qaul jadid. Melainkan pada 18 keadaan yang digunakan qaul qadim. Qaul jadid adalah pendapat yang barulah kalau kita terjemahkan pendapat yang baru. Maksudnya sebelum Imam Syafi'i masuk ke Mesir, Imam Syafi'i dah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan ibadat. Sebelum Imam Syafi'i masuk ke Mesir, selepas masuk ke Mesir, maka pendapat-pendapat yang disebut oleh Imam Syafi'i dibahagikan oleh fuqaha Syafi'iyah, diletakkan sebagai qaul jadid. Sebab apa? Sebab dia ada perbezaan pada hukum yang sama, tapi masalah yang sama tapi hukum berbeza. Jadi diletakkan hukum yang berbeza tu berlaku selepas Imam Syafi'i masuk ke Mesir. Maka dibahagikan, ini adalah qaul qadim, ini adalah qaul jadid. Dibahagikan oleh fuqaha Syafi'iyah macam tu. Dan kebanyakan fatwa yang digunakan adalah qaul jadid, qaul Imam Syafi'i selepas Imam Syafi'i masuk ke Mesir. Adapun qaul qadim hanyalah pada 18 keadaan sahaja. Pada 18 keadaan tak silap yang digunakan pendapat qaul qadim. Maknanya qaul qadim dia berbeza dengan qaul jadid. Jadi dekat sini, ni adalah salah satu tempat di mana kita menggunakan pendapat qaul qadim berbanding qaul jadid. Qaul qadim mengatakan tidak disunatkan untuk baca surah dalam surah ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi qaul jadid mengatakan sunat tapi pendek. Sunat untuk baca tapi pendek. Dan yang kita guna adalah qaul qadim. Jadi beza hukum kat sini, dan yang kita gunakan adalah qaul qadim, iaitu tidak disunatkan. Dan ada lagi lah beberapa masalah yang lain yang kita gunakan pendapat qaul qadim, yang kita gunakan qaul qadim berbanding qaul jadid. Contohnya waktu solat maghrib. Kalau qaul jadid, dia kata waktu solat maghrib adalah sekadar dengan waktu kita laksanakan sembahyang. Maksudnya selepas masuk waktu, selepas azan, yang kita ambil wudu, kita tutup aurat, apa semua tu, lepas tu kita sembahyang sunat, lepas tu sembahyang maghrib, lepas tu sembahyang sunat lepas maghrib. Maka tempoh dia dalam 30 minit macam tu saja. Selepas 30 minit tu habis waktu solat maghrib. Dah keluar daripada waktu. Tu qaul jadid. Tapi kalau qaul qadim mengatakan tak, waktu solat maghrib bukan banyak tu saja, tapi waktu solat maghrib dikira sampai hilangnya syafaqul ahmar, barulah keluarnya waktu maghrib. Jadi dia akan jadi macam sejam lebih waktu maghrib. Jadi itulah pendapat yang kita gunakan pada zaman kita ini. Kita gunakan pendapat tu, dan pendapat tu adalah qaul qadim. Itu salah satu daripada
daripada 18 masalah itulah. Jadi ini salah satu tempat di mana kan kita gunakan qaul qadim, iaitu kedudukan untuk membaca surah adalah pada rakaat pertama dan rakaat kedua saja. Illa al-ma'mumu idza sami'a qira'ata imamih. Maksudnya ni bagi makmum lah, bagi makmum solat subuh ataupun 2 rakaat solat maghrib, solat isyak, dia dengar bacaan imam, maka tak disunatkan dia untuk baca surah. Kita sebut tadi tak sunat baca untuk baca surah, sebaliknya sunat bagi dia untuk mendengar bacaan imam. Yang ke-90 ayastami'al ma'mumu li qira'ati imamih. Sunat yang ke-90 bahawa mendengar makmum itu bacaan imamnya. Melainkan bacaan Al-Fatihah. Yang wajib dia kena baca. Yang wajib kena baca, yang rukun kena baca. Maksudnya kalau imam tu dia tak ada saktah yang panjang, imam tak panjangkan saktah dia. Imam terus lepas amin tu imam baca surah. Dan imam ni jenis baca laju. Kalau dia tak baca Fatihah sewaktu imam tengah baca surah, dia takkan sempat untuk baca lagi. Yang dia kena ni lah, dia kena sudahkan yang wajib dulu, dia kena sudahkan bacaan Al-Fatihah dia. Barulah dia kena sudahkan bacaan Al-Fatihah dia, walaupun pada waktu tu bertembung bacaan dia dengan bacaan imam. Imam tengah baca surah, dia tengah baca Fatihah. Dan dia hukum dia wajib untuk dia buat macam tu. Sunat yang ke-91 an yaqdiyal masbuqu as-surata fi ma yati ba'da salami imamihi idza lam yudrikha fi ma lahiqahu ma'hu. Makmum yang masbuk mengqada bacaan surah yang dilakukan selepas imam memberi salam jika tidak sempat membacanya ketika bersama imam. Baik. Masalah ni panjang sikit. Dia keadaan masbuk ni dia ada dua. Keadaan masbuk sewaktu dia masbuk sama ada dia masbuk sewaktu qiyam. Sewaktu dia maksudnya imam duduk dekat rakaat yang ketiga, katakan solat zuhur. Imam duduk yang dekat rakaat yang ketiga. Solat zuhur. Imam duduk kat rakaat yang ketiga. Dia masuk pada rakaat ketiga tu, maka dia rakaat yang pertama. Dan sewaktu qiyam tu dia baca Al-Fatihah dan dia tak sempat baca surah sebab dia duduk kat rakaat yang pertama. Jadi sunat bagi dia untuk bacakan surah selepas Fatihah. Sunat bagi dia, tapi dia tak sempat sebab imam rakaat. Dan imam rakaat sebab imam duduk rakaat yang ketiga. Rakaat yang ketiga ni pendek, dia ringan. Jadi imam rakaat dia tak sempat untuk baca. Naik rakaat yang keempat, imam duduk kat rakaat yang keempat, dia duduk kat rakaat yang kedua. Dia tak sempat juga baca surah selepas Al-Fatihah. Jadi dia tak sempat baca surah Al-Fatihah. Waktu lepas imam salam, dia bangun duduk kat rakaat yang ketiga. Selepas imam bagi salam, dia bangun naik ke rakaat yang ketiga. Sunat bagi dia untuk qada semula bacaan Al-Fatihah, bacaan surah dia pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Sunat bagi dia untuk buat macam tu. Tapi tadi kita kata ni bukan maksud meletakkan sunat pada bukan tempat dia. Tadi kita kata sunat adalah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Tidak sunat pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Ni adalah mengqada. Ni bukannya memindahkan sunat daripada kedudukan dia, tapi mengqada semula bacaan yang tadi. Kata fuqaha disunatkan untuk buat macam tu. Mengqada bacaan selepas salamnya imam. Tu kalau dia sempat. Kalau dia tak sempat untuk baca surah. Tapi kalau dia sempat, maksudnya imam duduk kat rakaat yang ketiga pun, tapi imam jenis panjang, dia sempat untuk baca tapi dia tak baca, maka tak sunat dah bagi dia untuk ulang semula. Sebab dia perlu juga baca pada rakaat pertama dia kalau dia sempat. Kalau dia tak sempat dan dia tak baca, maka dia dah hilang tempat untuk melakukan sunat. Dia tak boleh qada pada rakaat yang ketiga sebab dia bukannya disebabkan keuzuran. Tadi yang dia disunatkan untuk qada tadi adalah
dia adanya keuzuran yang membuatkan dia tak boleh baca sewaktu dia qiyam, sebab imam baca laju, sebab imam dah rukuk. Jadi disunatkan bagi dia untuk qada. Tapi kalau dia sempat dan dia tak baca, maka tu silap dia tak boleh ulang semula, dia boleh qada semula. Tu bagi yang masbuk sewaktu qiyam dengan imam. Bagi yang masbuk sewaktu qiyam, ataupun tadi sewaktu qiyam dan dia sempat untuk baca Al-Fatihah tapi tak sempat untuk baca surah. Ni macam mana kalau masbuk dia tak sempat baca Fatihah, ataupun dia sempat baca Fatihah tapi tak sempat nak habiskan bacaan Al-Fatihah, atau dia tak sempat tu. Maksudnya dia masuk, imam rukuk, dia angkat takbir, lepas tu dia terus rukuk. Angkat takbir ni lah, angkat takbir, lepas tu qiyam sebentar, lepas tu terus rukuk. Tak sempat nak baca surah, tak sempat nak baca surah Al-Fatihah. Bila dia tak sempat baca surah Al-Fatihah, maka kewajipan tu akan gugur dan ditanggung oleh imam. Ini hal keadaan masbuk saja. Kewajipan dia akan tergugur dan ditanggung oleh imam. Tapi kalau dia sempat lain lah. Kalau sempat, imam dah tak tanggung dah bacaan dia. Kalau dia sempat baca Fatihah dan dia tak baca, dia boleh batal sembahyang dia. Ini dalam bab rukuk, lah. Tapi dia tak sempat baca Fatihah, maka bacaannya ditanggung oleh imam. Dia tu rukuk. Apabila imam menanggung bacaan yang wajib, maka lebih-lebih lagi imam akan menanggung bacaan yang sunat. Maka selagi dia bangun rakaat ketiga, rakaat keempat, maka dia dah tak perlu, tak disunatkan dia untuk ulang kembali untuk nak qada balik surah. Sebab surah tu dia dah tergugur sunnah dia, seperti mana tergugurnya kewajipan untuk membaca surah Al-Fatihah kerana dia masbuk. Boleh faham tak? Jadi yang penting adalah untuk tengok dia sempat ke tak sempat. Kalau dia sempat, maka dia kena baca. Dia sempat dan dia tak baca, maka tak boleh ulang semula, tak boleh qada. Tidak ada sunnah, tidak ada pahala sunnah pada perbuatan dia mengqada. Maksudnya dia sempat baca tadi tapi dia nak baca dekat rakaat ketiga, rakaat keempat juga, takkan ada pahala sunnah, walaupun dia baca surah yang panjang sekalipun. 92, sunat yang ke-92, as-suratul kamilah afdalu minal ma'. Satu surah yang sempurna adalah lebih afdal minal ma'. Maknanya lebih afdal daripada sebahagian surah. Tapi yang muktamad adalah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kalau sebahagian surah tu as-suratul kamilah afdalu minal ba'd. Jadi satu surah yang sempurna adalah lebih afdal daripada sebahagian. Tapi pendapat yang muktamad yang macam mana kita sebut tadi, kalau sebahagian surah itu lebih panjang daripada surah yang pendek, maka panjangnya surah itu, panjangnya ayat itu, melihat kepada sudut panjangnya ayat itu adalah lebih afdal untuk dibacakan ketika lebih afdal untuk dibacakan berbanding surah yang pendek. Tapi kalau nak tengok kepada sudut sempurna ataupun tak sempurna ayat itu sebagai satu surah, maka satu surah lebih sempurna daripada sebahagian ayat, macam mana sekalipun. Tusannul basmalah, sunat yang ke-93, al-basmalatu liman ibtada'a fi athna'i surata ghairi surati bara'ah. Sunat yang ke-93, disunatkan untuk membaca bismillah bagi yang memulakan bagi yang memulakan daripada tengah-tengah surah selain daripada surah Bara'ah, selain daripada surah At-Taubah. Jadi kesemua surah di dalam Al-Quran ada bismillah. Dan dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, kesemua sepakat mengatakan bismillah adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Yang itu sepakat. Adapun selain daripada surah Al-Fatihah dan surah Al-Bara'ah, surah At-Taubah, kalau surah At-Taubah sepakat tak ada bismillah. Selain daripada kedua-dua surah ni, pendapat yang lebih asah, yang lebih tepat
adalah bismillah termasuk juga di dalam satu surah, maka dia termasuk dalam surah yang lain. Maka bismillah termasuk juga di dalam surah Al-Baqarah, termasuk juga dalam surah Al-Ikhlas. Itu pendapat yang lebih kuat. Ada pendapat yang lainnya, ada mengatakan bismillah ni adalah sebahagian daripada ayat. Maksudnya dia termasuk di dalam ayat yang pertama dalam surah tu, tapi dia bukannya satu ayat yang berasingan. Ada pendapat lain mengatakan surah bismillah bukannya surah, bukannya satu ayat dalam Quran, bukannya satu ayat bagi surah tu. Tapi ini hanyalah sebagai fasil untuk nak memisahkan di antara surah yang sebelumnya dan surah yang akan datang. Maka tu pendapat yang lain. Itu satu pendapat lah. Yang kuat adalah pendapat yang pertama tadi. Dan sama ada di awal-awal ataupun di tengah surah. Kalau di awal surah, maka lebih utama untuk imam ataupun untuk imam ataupun mufarid yang sembahyang seorang, lebih utama untuk dia membacakan bismillah. Kalau dia ambil mula daripada tengah-tengah surah. Selain surah Taubah, sunat untuk dia untuk baca bismillah juga. Sunat bagi dia untuk baca bismillah. Tapi kalau surah At-Taubah, mula-mula surah At-Taubah pun tak disunatkan untuk baca bismillah, tengah-tengah pun tak disunatkan untuk baca bismillah. Bahkan ada dua perbezaan pendapat kat sini. Imam Romli kata dekat surah At-Taubah ni makruh untuk baca pada awal-awal surah, tetapi sunat untuk baca pada tengah surah, pada suatu di tengah-tengah surah. Maksudnya dia mulakan surah At-Taubah pada tengah-tengah surah, maka sunat bagi dia untuk membaca bismillah. Ini pendapat Imam Ramli. Tapi pendapat Imam Ibn Hajar, yang mana pendapat ini dimuktamadkan oleh imam-imam yang lain, adalah haram baca bismillah sewaktu awal surah At-Taubah dan makruh pada tengah-tengahnya. Ini adalah pendapat yang muktamad. Haram baca pada awal-awal, makruh baca pada tengah-tengah. Ini bagi imam ataupun bagi munfarid, bagi yang sembahyang seorang, dia baca surah, sunat bagi dia untuk baca bismillah walaupun dia ambil tengah-tengah. Sunat yang berikutnya, yang ke-94, tatwilu qira'ati rak'atil ula 'ala tsaniyah, memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama ke atas rakaat yang kedua. Maksudnya rakaat yang pertama dia baca panjang, rakaat yang kedua dia baca dia pendekkan rakaat kedua dengan pendekkan bacaan. Sama ada dia pendekkan bacaan ataupun dia percepatkan bacaan. Jadi rakaat yang kedua dia akan jadi lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Sunat yang ke-95, antakuna qira'atu rak'ati tsaniyah nisfa qira'ati rak'atil ula au aqalla minhu. Tadi Habib kata sunat adalah untuk pendekkan rakaat yang kedua, panjangkan rakaat yang pertama. Dan nak pendekkan tu pendek setara mana? Pendek setakat dengan kadar rakaat yang kedua separuh daripada rakaat yang pertama. Ini salah satu cara. Tapi untuk nak dapatkan pahala sunnah, sekadar mana sekalipun rakaat yang kedua tu, kalau rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama, maka akan dapat pahala sunnah. Salah satu cara boleh dibuat seperti mana yang disebutkan oleh Habib, rakaat yang kedua tu separuh daripada rakaat yang pertama. Jadi maksudnya kalau rakaat yang pertama dia baca 30 ayat, maka rakaat yang kedua dia baca 15 ayat. Maka dia baca dengan kadar 15 ayat. Separuh dari rakaat yang kedua, separuh daripada rakaat yang pertama, ataupun lebih kurang daripada separuh. Tapi tadi kita kata sunat untuk dia baca dengan tertib mushaf, betul tak? Jadi kalau dekat rakaat pertama dia baca dengan surah Al-Ikhlas,
Rakaat yang kedua dia akan baca surah Al-Falaq, betul tak? Kalau dia nak raikan tertib mushaf. Tapi surah Al-Falaq lebih panjang daripada surah Al-Ikhlas. Jadi dia nak buat macam mana? Sama ada dia percepatkan bacaan, sama ada dia percepatkan bacaan surah dan bacaan Fatihah pun dipercepatkan, ataupun dia baca separuh daripada surah Al-Falaq. Dia baca separuh saja, dia baca 2 ayat saja. Untuk nak dapat pahala sunat memendekkan bacaan rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama. Boleh dia buat macam tu. Ni kalau yang jenis ulang semula surah yang sama, dua-dua rakaat, dia akan dapat pahala sunat. Dia akan dapat pahala sunat pada membaca sesuatu selepas Al-Fatihah. Tapi dia tak akan dapat pahala sunat pada sudut mengikut tertib mushaf. Jadi tidak diharamkan, tidak makruh untuk buat macam tu. Boleh, dia akan dapat pahala sunat, tapi kurang sikit pahala dia. Macam tu juga kalau yang dia baca tak ikut tertib. Maksudnya rakaat yang pertama surah Al-Ikhlas, rakaat kedua dia ambil surah Ad-Duha. Jadi dia dah bersalahan dengan beberapa sunat kat situ. Dia dah bersalahan dengan sunat mengikut tertib, meraihkan tertib. Lepas tu sunat bacaan kedua lebih pendek sebab surah Ad-Duha lebih panjang. Jadi dia dah menyalahi beberapa sunat kat situ. Tapi tak batal lah kot nama, tak batal. Sunat yang ke-95, antakuna qiraat, kita baca tadi. Yang ke-96, sunat yang ke-96, yusannu lil imam tatwilu qiraati ar-rak'ati tsaniyah liyalhaqahu muntadhirus sujud fi halati ziham. Tadi kita kata memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Kalau dia tak tu dalam keadaan dia baca surah seperti yang tidak warid daripada hadis secara khusus. Maksudnya kalau ada hadis daripada Nabi SAW yang secara khusus kata dekat rakaat pertama baca surah ni, rakaat kedua baca surah ni. Contohnya sembahyang Aidilfitri dan Aidil Adha dan juga sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ada hadis daripada Nabi SAW untuk mengatakan sunat untuk buat adalah rakaat pertama baca surah Al-A'la, baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, baca surah tu. Lepas tu rakaat yang kedua baca hal ataka hadithul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Sunat kedua baca surah tu. Jadi surah yang kedua, surah Al-Ghasyiyah, lebih panjang daripada surah Al-A'la. Lebih panjang dia punya dekat bilangan huruf dan juga bilangan ayat. Tapi lebih panjang kat situ kerana ada hadis daripada Nabi SAW secara khususnya, maka sunat untuk buat seperti mana yang diriwayatkan. Maka tak ada masalah untuk dia panjangkan rakaat yang kedua, dan dia tak dikira sebagai menyalahi dengan sunat sebab dia beramal dengan yang warid. Sunat yang ke-96, disunatkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat kedua. Ni satu keadaan lagi, sunat bagi imam untuk panjangkan rakaat yang kedua. Pada asalnya rakaat yang kedua tak dipanjangkan, tapi bila adanya keadaan ni, sunat bagi imam untuk panjangkan rakaat kedua untuk nak bagi ruang kepada makmum, agar makmum tu dapat mengikutinya bagi yang menanti untuk sujud ketika keadaan sesak. Ni contohnya kalau semayang dekat tempat yang sesak. Semayang dekat tempat yang sesak, imam dah bangun daripada rakaat yang pertama masuk ke rakaat yang kedua, makmum tak bangun-bangun lagi, dan dia tak boleh nak bangun sebab keadaan sesak. Macam mana keadaan sesak dia tak boleh bangun? Bayangkan macam mana keadaan sekalipun, keadaan sesak sampai yang dia tak boleh bangun. Contohnya kena pijak kepala. Semayang dekat tempat yang sesak, rapat-rapat. Bila dia sujud, orang yang depan dia bangun, pijak kepala dia tak boleh nak bangun. Jadi sunat bagi imam pada waktu itu, sebab sunat bagi imam untuk panjangkan surah, untuk panjangkan rakaat yang kedua, kalau makmum tu sagi dia akan sempat untuk bangun, tapi lambat sikit disebabkan keadaan sesak. Maka pada waktu tu sunat untuk bagi imam untuk panjangkan rakaat yang kedua, untuk nak bagi makmum tu dapat bangun dan baca surah Al-Fatihah pada rakaat yang kedua.
Dan bagi makmum pula, kalau dia dalam keadaan yang sesak macam tu, selepas dia bangun untuk rakaat yang kedua, tengok-tengok imam dah rukuk dah, maka tergugur kewajipan dia untuk baca surah Al-Fatihah pada waktu tu. Wajib untuk dia rukuk sekali dengan imam. Hukum dia jadi macam hukum masbuk lah. Sunat yang ke-99, yang ke-97, al-jahru bil qiraati lil munfarid wal imami ghairul mar'ati bi hadratil ajanib fi subh wa ulayai al-isha'ain wal jumu'ah wa fil 'idain wal istisqa wal khusuf wa tarawih wal witri ba'daha. Ni Al-Allamah Habib menerangkan tempat untuk membaca surah, untuk membaca surah Al-Fatihah ataupun surah selepas Al-Fatihah. Sunat untuk membaca dengan kuat pada kedudukan yang mana, pada solat yang mana. Jadi Imam Habib kata sunat ni pun tak sunat bagi kesemua orang. Sunat bagi munfarid yang pertama untuk baca dengan kuat, bagi imam yang kedua untuk baca dengan kuat, selain daripada imam perempuan ataupun al-munfarid perempuan. Maksudnya yang solat sendiri yang perempuan ataupun yang menjadi imam yang perempuan yang jadi imam, untuk dia bagi mereka tak disunatkan untuk baca dengan kuat kalau duduk bihadratil ajanib fi subh, kalau solat tu dalam keadaan ada ajnabi pada waktu tu, ada ajnabi, ada yang bukan mahram bagi dia, yang boleh dengar suara dia kalau dia baca dengan kuat, maka pada waktu tu sama ada dia munfarid, kalau sama ada yang perempuan ni dia sembahyang sendirian ataupun dia jadi imam, tak disunatkan untuk baca dengan kuat. Tapi kalau bagi lelaki dan imam ataupun perempuan yang tak ada mahram, tak ada yang ajnabi pada waktu tu, disunatkan untuk baca dengan kuat dekat solat yang mana? Fi subh, pertama dekat solat subuh, wa ulayai al-isha'ain, dan dua rakaat pertama solat isya', dua rakaat pertama solat isya' dan maghrib. Disebut al-isha'ain kat situ maksudnya isya' dan maghrib. Wal jumu'ah, dan juga solat Jumaat. Wa fil 'idain, dan juga dua solat Aid, Aidil Fitri, Aidil Adha. Wal istisqa, dan juga solat istisqa, solat minta hujan. Wal khusuf, dan juga solat gerhana. Wat tarawih, dan solat tarawih. Wal witri ba'daha, dan juga witir selepasnya. Jadi ni Habib beritahu solat fardu yang disunatkan untuk baca dengan kuat, dan juga solat sunat yang mana solat sunat itu disyariatkan untuk buat secara berjemaah, disunatkan untuk baca dengan kuat. Yang ke-98, antajharul mar'atu inda maharimiha wa nisa' duna jahri rajul. Tadi kita kata perempuan kalau dia duduk dengan bukan mahram, dia tak disunatkan untuk baca dengan kuat. Tapi ini keadaan yang mana perempuan disunatkan untuk baca dengan kuat kalau ada bersamanya pada waktu itu berserta dengan lelaki, yang mana lelaki ini adalah mahramnya. Wan nisa duna jahri rajul, dan juga perempuan, maknanya ada pada waktu itu ada lelaki dan ada perempuan. Perempuan tak ada masalah, dan kalau lelaki pula, lelaki adalah lelaki yang mahram baginya, maka pada waktu itu disunatkan pada dia untuk baca dengan kuat. Tetapi kuat tidak seperti kuatnya lelaki baca. Jadi kuat maksudnya orang lain akan dengar, tapi dengan kadar kuatnya itu kadar yang sederhana, bukannya nyaring seperti bacaan sebahagian imam lelaki. Yang ke-99, al-israru fi baqis salawat. Al-Habib dah beritahu dekat solat yang disunatkan untuk baca dengan kuat pada yang ke-97. Maka selain daripada solat yang disebutkan dekat sini, maka disunatkan untuk baca dengan perlahan. Al-israru fi baqis salawat. At-tawassut yang ke-100, at-tawassut bainal israri wal jahri fi nawafilil laili al-mutlaqah. Untuk membaca dengan tawassut, maksudnya dia baca pertengahan di antara kuat dan di antara perlahan dan kuat pada solat sunat malam, yang dia solat sunat yang dia buat suatu qiyamul lail, yang mana solat itu adalah solat sunat mutlak.
Jadi pada waktu solat malam tu, kalau dia laksanakan solat sunat mutlak pada waktu malam, dia sunat bagi dia untuk sederhanakan bacaan. Dia tak terlalu kuat dan tak terlalu pelan. Sebenarnya dia ada 3 peringkat lah. 3 peringkat. Peringkat yang pertama, baca dengan pelan. Baca dengan pelan tu dengan kadar dia saja yang boleh dengar. Dia kalau tak baca dalam hati tu tak kira dengan dia tak dikira sebagai baca pelan. Tak baca dalam hati tu seolah-olah macam tak baca. Jadi kalau surah baca dalam hati takkan dapat pahala sunat. Kalau Al-Fatihah baca dalam hati tak sah sembahyang. Jadi baca pelan ni maksudnya dia baca dengan kadar dia saja yang boleh dengar. Dan pertengahan ni maksudnya dia baca, orang lain boleh dengar juga, tapi orang yang dekat-dekat je lah. Orang dekat-dekat boleh dengar. Dia sederhanakan bacaan. Dan bacaan yang kuat ni maksudnya bacaan yang dia boleh dengar dan orang lain pun boleh dengar. Maksudnya yang jauh sikit pun boleh dengar juga bacaan dia. Jadi tu 3 peringkat bacaan. Fi nawafilil laili al-mutlaqah. Yang ke-101 al-qiyamu fin nafilah. InsyaAllah kita akan sambung sunat yang ke-101 pada minggu hadapan insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf terdapat sebarang kekurangan. Mohon doa daripada semua ibu dan ayah, doa untuk kami di santri dan juga untuk tuan guru kita supaya dipermudahkan di dalam urusan permusafiran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita